Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak semua. Hari ini kita akan lihat latihan formatif 4.2 dalam buku teks tingkatan 4 muka surat 136. Soalannya, sebuah bekas mengandungi 200 gram air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Paku besi berjisim 200 gram pada suhu 50 darjah Celsius direndam ke dalam air itu. So, berapakah suhu akhir air itu? Okey, dan nyatakan andaiannya. Anda perlu buat dalam perhitungan anda. Jadi, kita cuba doodle dulu untuk soalan ini. Okey, so kita ada sebuah bekas. Okey, kita ada ni bekas. Dalam bekas ni ada 200 gram air. So, lebih baik kita terus tukar kepada kilogram sebab kita nak SI unit. Bila kita nak masukkan dalam formula, kita nak dia jadi SI unit. Maka 200 gram ini kita tukarkan dulu kepada kilogram. So, 200 gram kita tukar dulu kepada kilogram. So, kita gerakkan 3. 1, 2, 3. So, jadi 0.2 kilogram. Okey. So, paku besi pun samalah. Paku besi pun kita nak convert dulu kepada kilogram. So, dia akan jadi 0.2 kilogram juga. Alright. So, berbalik kepada doodle kita tadi tu. Kita ada, kita andaikan air didih ni M1 lah. M1, sorry bukan air didih, air. Air biasa je. Air pada suhu 30 darjah Celsius. So, air ini 0.2 gram, 0.2 kilogram. Sebab kita tukar kepada SI unit, 0.2 kilogram. Kemudian kita ada suhu awalnya adalah 30. Okay, suhunya 30 darjah Celsius. Dan paku besi, ni paku besi. Ni paku lah ya, paku besi. Kita andaikan ia sebagai M2. Okay, jisimnya kita dah convert tadi kepada kilogram. Ini penting dulu kita melihat perubahan suhu. Kita kena lihat dulu perubahan suhu. Baiklah, range untuk situasi ini adalah, katakanlah kita andaikan suhu akhir itu kita andaikan sebagai Y. Kita buat Y lah, senang. Okey, jadi kita ada 30 darjah Celsius suhu air. Kemudian kita ada suhu paku besi 50 darjah Celsius. Okey. Maka Y itu adalah di antara 50 hingga 30 darjah Celsius. Ini bermaksud nilai suhu akhir itu tak boleh lebih daripada 50 darjah Celsius, tak boleh juga kurang daripada 30 darjah Celsius. So, untuk soalan begini, first kali kita kena cari dulu perubahan suhu bagi air dulu. Perubahan suhu kita tengok dulu bagi air. Bagi air, perubahan suhunya adalah kita andaikan sebagai theta 1. Theta 1. Jadi, sama dengan Y tolak dengan 30 darjah Celsius. Y tolak 30. Untuk paku besi pula, kita andaikan ia sebagai theta 2. Theta 2. Maka untuk paku besi ni, perubahan suhunya adalah, suhu awalnya adalah 50. So, 50 tolak dengan Y. 50 tolak Y. Awak mesti tertanya-tanya, untuk bahagian air ni, kenapa tak 30 tolak Y? Logiknya kalau awak buat 30 tolak Y, nilai Y ni kan adalah di antara 30 dengan 50.
So katakanlah awak buat Y 30 tolak Y, awak akan dapat nilai dia mungkin jadi negatif. So macam tak logik lah kat situ. Jadi sebab itulah kita buat Y tolak 30. Sebab cikgu dah cakap tadi nilai Y itu mestilah lebih daripada 30. Tapi tidaklah melebihi 50 darjah Celsius. So range dia antara 30 hingga 50. So sebab itulah untuk air kita buat Y tolak 30. Okay. Alright. So kita dah tulis dah perubahan suhu untuk theta 1 dan theta 2. Okay. So sekarang kita buat andaian dalam soalan ini bahawa tiada haba diserap atau dibebaskan ke persekitaran. So, dengan erti kata lain, Q1, okay, Q1 adalah sama dengan Q2. Okay, apa itu Q? Q itu maksudnya jumlah haba. Maksud di sini kita anggap jumlah haba diserap adalah sama dengan jumlah haba yang dibebaskan. Okey, di sini adalah Q1 untuk air. Okey, yang ini adalah untuk paku besi, kita buat Q2. Okey. So ingat balik formula bagi Q ataupun tenaga haba adalah MC theta. MC theta. So formula ni kita kena ingatlah. Alright. So sekarang adalah kita kena cari. Okay, kita divide dulu. Okay, Q1 sama dengan Q2. Alright. So, Q1 adalah M1 C1 theta 1 ataupun perubahan suhu pada pada bahagian air. Okay, sama dengan M2 C2 theta 2. Okey, sekarang kita masukkan nilai M1. M1 adalah 0.2 kg. 0.2. Okey, C1. C1 kita merujuk kepada air, kan? Air. So, kita ambillah muatan haba tentu air iaitu 4,200. Alright. Theta 1, perubahan theta 1 tu ini. Y tolak dengan 30. Okey. Sama dengan M2 adalah jisim paku besi iaitu 0.2. Okay. Kemudian C2 tu adalah muatan haba bagi besi. Muatan habanya adalah 450. Okey, perubahan suhu untuk paku adalah 50 tolak Y. Alright. Okey. Dah. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita akan selesaikanlah secara matematik. Sini 0.2 ni cikgu potonglah sebabnya sama kan nilai dia. Okey, kemudian kita buat secara matematik, maka 4,200 ini kita akan darab dengan Y. So dia akan jadi 4,200 Y. Okey. Kemudian 4,200 darab dengan 30. So, ambil kalkulator. Okey, tekan 4,200 darab dengan 30. Okey. Cikgu cari kalkulator. Cikgu tak jumpa pula. Kejap ya. Okey. 4,200 darab dengan 30. So, kita akan dapat negatif, tolak 126,000. Okey. Sama dengan. Alright. So, next one. Okey, ni kalau siapa yang tak ingat macam nilai ya, kita darabkan. Okey. Lepas tu kita buat pula untuk Q2. 450 darab 50. Okay. 450 darab dengan 50. Kita akan dapat nilainya 22,500. Okey, tolak dengan 450 darab Y dia jadi 450 Y.
Okey, ni 450 darab Y. Okey, lepas tu kita kumpulkan Y tu pada bahagian yang sama. Jadi 450 Y ni kita transfer ke kiri. Jadi tambah 450 Y. Sama dengan 22,500. Yang 126,000 ni kita pindah pula ke sana. Dia jadi tambah 126,000. Okey. So sekarang kita selesaikan secara matematik. Lagi 4,200. 4,200 kita tambah dengan 450. Dia akan jadi 4,650 Y. Sama dengan, kita tambahkan 22,500 tambah dengan 126,000. Dia akan jadi 148,500. So kita nak cari Y dia macam mana? 148,500 kita bahagilah dengan 4,650. Kita bahagikan 148,500 bahagi dengan 4,650. So kita akan dapat nilai dia sama dengan 31.93 darjah Celsius. So suhu akhir bagi air itu adalah 31.93 darjah Celsius. Itu adalah cara untuk kita jawab bagi soalan nombor 3 dalam buku teks. Jumpa lagi.